Hujan lebat pagi tadi tidak menghambat orang ramai untuk menikmati suasana di luar seperti di hutan simpanan Bukit Timah. Di East Coast Park pula, keluarga-keluarga tiba dalam kumpulan berlima untuk menggunakan kemudahan seperti taman permainan dan tempat bersenam atau menjamu selera di kedai-kedai makanan dan minuman. Para pegawai dari Lembaga Taman Negara melakukan rondaan untuk memastikan para pengunjung terus mematuhi peraturan jarak selamat. Lebih banyak liputan luar negara mengenai pandemik COVID-19 menyusul selepas ini. Antaranya, Arab Saudi akan buka semula masjid-masjid di Kota Makkah mulai esok. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Pesanan untuk teman di hari Lebaran. Pelonggaran langkah pemutus rantaian jangkitan bukan bermakna berakhirnya COVID-19. Sekian lama menanti, pasti ramai gairah untuk menziarahi selepas 1 Jun 2020 ini kan? Tapi kita mesti fikirkan langkah-langkah keselamatan agar tidak tercemar suasana riang di hari raya. Warga emas tidak perlu keluar rumah ke rumah. Kita cuma boleh melawat ibu bapa dan datuk nenek kita. Pihak yang dilawat cuma boleh menerima 2 pelawat sehari demi keselamatan mereka yang kita cintai. Jadualkanlah lawatan anda sepanjang bulan Syawal dan juga selepas bulan mulia ini. Anda tidak perlu kelang kabut untuk berziarah di bulan Syawal. Jika anda kurang sihat, jangan keluar rumah dan melawat sesiapa. Gunakan teknologi ataupun telefon untuk tetap berkomunikasi. Bila melawat, jangan melebihi setengah jam bila berada di rumah tamu. Tetap amalkan jarak selamat dan memakai pelitup. Walau kita rindu, elak berpeluk-pelukan, berjabat tangan atau bersalaman. Ayo, amalkan salam mufti. Bermaaf-maafan bukan hanya di bulan Syawal. Kemaafan terletak di hati di mana-mana saja, walau hanya berhubung secara virtual. Ingatlah, perjuangan menentang COVID-19 belum lagi berakhir. Jangan tukarkan suasana riang raya ni menjadi pilu akibat jangkitan baru. Kerana apa? Kerana kita lalai patuhi nasihat yang diberikan. Kita putuskan rantaian jangkitan, namun jangan putuskan silaturahim yang harus tetap dijaga walau bukan bulan Syawal. Teruskan keriangan. Asal kita pelihara keselamatan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh SG United. Bertemu kembali. Sehingga tengah hari tadi, 218 kes baru COVID-19 dilaporkan di negara ini, menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 41,800. Dalam laporan awalnya, Kementerian Kesihatan MOH menyatakan sebilangan besar kes baru itu adalah para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. Ada 2 kes jangkitan dalam masyarakat dan mereka merupakan pemegang pas kerja. MOH akan memberikan perincian kes-kes baru itu malam ini. Dalam pada itu, sehingga semalam hampir 33,500 pesakitnya sudah sembuh sepenuhnya. Dalam pada itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan satu lagi amaran tegas terhadap keputusan menarik balik secara tergesa-gesa sekatan-sekatan ketat yang dilaksanakan bagi membendung pandemik COVID-19. WHO menyatakan virus itu masih menular dengan pantas. More than 150,000 new cases of COVID-19 were reported to WHO yesterday, the most in a single day so far. The world is in a new and dangerous phase, but the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible. We call on all countries and all people to exercise extreme vigilance. Sejak mula dikesan di China pada Disember lalu, kes COVID-19 di merata dunia sekarang
berjumlah hampir 8.8 juta. Hampir 463,000 pesakitnya sudah meninggal dunia manakala lebih 4.6 juta pesakit sudah sembuh sepenuhnya. Amerika Syarikat mempunyai kes terbanyak lebih 2.2 juta tetapi sekitar 956,000 pesakitnya sudah sembuh. Bilangan kematian pesakit COVID-19 di Amerika Syarikat seramai lebih 121,000 orang. Brazil kini menjadi negara kedua selepas Amerika Syarikat mempunyai jumlah kes terbanyak COVID-19. Bahkan negara Amerika Selatan itu juga melaporkan jumlah kes tertinggi dalam satu hari sebanyak lebih 54,000. Kementerian Kesihatan Brazil menjelaskan keadaan itu disebabkan beberapa wilayah melaporkan jumlah jangkitan untuk beberapa hari secara serentak. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di Brazil kini lebih 138,000, manakala kira-kira 49,000 pesakitnya sudah meninggal dunia. Bagaimanapun, para pakar percaya jumlah kes yang dilaporkan itu 5 hingga 10 kali ganda lebih rendah daripada bilangan sebenarnya. Ini memandangkan jumlah ujian COVID-19 yang dilakukan masih rendah. Presiden Brazil telah dikritik hebat kerana tidak melaksanakan langkah-langkah tegas bagi membendung pandemik tersebut. Beliau menyifatkan virus tersebut sebagai flu biasa. Brazil juga sudah menarik balik sekatan ke atas kegiatan ekonominya, sungguh pun jumlah jangkitan kian meningkat. Arab Saudi pula akan membuka semula masjid-masjid di kota Makkah mulai esok selepas 3 bulan ditutup kerana COVID-19. Menurut stesen televisyen Saudi, kira-kira 1,500 masjid di Makkah sedang membuat persiapan untuk menerima semula kehadiran jemaah. Keputusan itu dibuat menjelang beberapa minggu bermulanya musim haji. Pihak berkuasa Saudi bagaimanapun belum mengumumkan sama ada ibadah haji tahun ini akan diteruskan atau dibatalkan. Bagaimanapun, beberapa buah negara termasuk Singapura dan Indonesia tidak akan menghantar jemaah haji tahun ini. Jumlah kes COVID-19 di Saudi adalah yang tertinggi di Timur Tengah. Lebih 150,000 orang di negara itu telah dijangkiti dan hampir 1,200 pesakitnya sudah meninggal dunia. Kira-kira 96,000 pesakitnya pula sudah sembuh. Di Australia, wilayah Victoria akan mengenakan semula sekatan-sekatan COVID-19 setelah jumlah kes baru penyakit itu mencatat 2 angka buat 4 hari berturut-turut. Hari ini pihak berkuasa Victoria melaporkan 25 kes baru. Mereka termasuk keluarga-keluarga yang mengadakan pertemuan serta beberapa pekerja sebuah hotel di mana para pelawat menjalani kuarantin COVID-19. Oleh itu, mulai Isnin ini hingga 12 Julai, sekatan dikenakan semula bagi pertemuan di rumah dan di tempat awam. Hanya 5 orang dibenarkan mengunjungi sesebuah rumah dan pertemuan di tempat awam tidak boleh lebih 10 orang berbanding 20 orang sekarang. Selain itu, pihak berkuasa menangguhkan rancangan hendak menambah jumlah pengunjung ke restoran-restoran. Ada kemungkinan juga sekatan lebih ketat akan dilaksanakan jika keadaan penularan bertambah buruk. Kes harian jangkitan COVID-19 di Indonesia pula terus bertambah melebihi 1,000 sejak seminggu lalu. Hari ini 1,230 kes dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 45,000. Angka kematian pesakitnya pula bertambah 56 kepada hampir 2,430 orang. Wilayah Jawa Timur mencatat jumlah tertinggi kematian disusuli Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyangkal desas-desus bahawa ada wilayah India yang telah jatuh ke tangan China. Awal minggu ini, tentera India dan China bertempur di wilayah sempadan Himalaya yang dipertikaikan. Bercakap di satu pertemuan dengan para pemimpin parti-parti pembangkang, pihak Modi berkata, India mahukan keamanan dan persahabatan, namun melindungi kedaulatan negara amat penting. Imej satelit yang baru dikeluarkan menunjukkan kawasan di mana pertempuran antara kedua-dua negara itu berlaku. Pertumpahan darah itu yang terburuk antara kedua-dua negara dalam masa 45 tahun. India menyatakan 20 askarnya terbunuh. China pula belum mendedahkan jumlah korban di pihaknya, tetapi ia menuduh India yang mencetuskan pertempuran itu.
4 rakyat Singapura diberkas selepas pihak berkuasa merampas sebuah drone yang membawa beg berisi dada di Taman Kolam